Okey, tak apa. Kita ada masa sikit. Jadi kita boleh buka ruang Q&A kepada sesiapa yang nak bertanya. Peluang untuk bertanya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Ada? Silakan. Ada mikrofon ke boleh dengar terus? Tak ada. Hello. Okey, dengar. Okey, soalan untuk Maulana, bagi seorang yang kita dah kerap sangat dengar kisah yang mengarut ataupun kita panggil sebagai kisah dusta ni, boleh tak kalau kita ambil jalan mudah untuk tinggalkan terus sebarang perkataan ataupun kisah daripada dia? Itu saja soalan dia. Ya, saya jawab terus lah. Boleh jawab dulu. Kan nak kembali ni. Moderator terus jawab kan? Ke nak himpun? Ada sesiapa lagi nak tanya soalan? Kita ada mikrofon belakang. Assalamualaikum. Saya Mokhtar Rizan. Mari dari Kertih Terengganu tapi bukan orang Terengganu, tak cakap Terengganu. Saya nak tanya soalan yang luar daripada tajuk sikit, bolehkah? Pada Kapten. Salah orang. Ini soalan general. Okey lah, boleh lah kot. Alang-alang datang jauh kan? Boleh ha? Kapten ada kes mahkamah tak yang duk komen-komen? Itu saja. Ada sesiapa lagi? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hashim. Tadi Datuk ada mention kan about macam statement-statement yang untuk dia orang jawab untuk membenarkan karamah-karamah dusta ni kan. Macam Allah Maha Luas, Allah Maha Besar, ilmu Allah luas, tidak mustahil kan apa ni kan. Jadi bila kita dapat jawapan daripada orang macam ni gitu kan, jadi kita jam lah macam mana. So saya nak tanya, how you want to, kita nak counter, nak jawab balik statement-statement macam tu lah. Okay, terima kasih. Okay, saya rasa dah 3 soalan cukup lah ya. Okay, Maulana nak jawab soalan pertama? Ya. Okay. Di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ahlil Hadis, kenyataan daripada ulama-ulama salaf menyebut, bila seseorang itu selalu berucap, menyampaikan sesuatu ucapan melalui mengajar, ceramah, apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, apatah lagi membawa cerita-cerita khurafat, bid'ah dan sebagainya, maka diperintahkan kepada kita supaya tidak duduk di dalam majlis tersebut. Maknanya tak saudara mengaji lah. Kalau buka YouTube ke Facebook, cepat-cepat kaih ha. Bukan kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang kan. Cepat-cepat tak usah dengar. Tapi seronok dah. Seronok. Sebab nak buat ulasan. Sebab dia kata, sesuatu apa yang kita dengar itu, dia akan masuk dalam telinga, dia akan lekat dalam hati. Saya teringat ayat-ayat tu. Masuk dalam telinga, dia lekat dalam hati. Betul juga. Sebagai bukti, ada seorang yang kita nampak, dia mu'tadil lah, seorang individu ni yang boleh bertolak ansur dengan pegangan salaf dia walaupun dia pegang Asy'ariyah. Bila dihujah di halayak ramai tentang soalan yang dikemukakan kepada orang-orang sunnah, kalau Allah Ta'ala dikatakan berada di atas arash ataupun di atas langit, menunjukkan orang yang berada di atas pokok ataupun orang yang berada di atas bukit, dia dengan Allah nak dibandingkan orang yang berada di atas bumi, orang tu dekat lagi lah dengan Allah. Betul tak? Di sudut logiknya begitu. Sebahagian daripada orang-orang yang dengar tu kata, betul juga. Tengok. Mula-mula dengar dia lekat dalam hati. Sedangkan itu perkara yang ghaib. Malaikat ini perkara yang ghaib ataupun zahir. Biar saya jawab lah. Jadi lambat. Kalau tuan-tuan nampak. Dia adalah ghaib. Roh juga adalah perkara yang ghaib. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang ruh? Wa yas'alunaka 'anir ruh
Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, orang nak tanya kamu tentang roh ni, Yahudi dan Nasrani nak kenakan Nabi. Kamu jawablah, roh itu urusan Tuhan. Tidak diberi ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Allah lagi lah ghaib. Dia kata macam mana kita hanya terima sami'na wa ata'na. Tak payah nak ukur dengan akal. Golongan ini dia banyak nilai dengan akal. Lepas tu kata orang musyabihah. Orang mujassimah. Menyamakan. Siapa yang menyamakan? Siapa yang membandingkan mereka? Jadi kesimpulannya, di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Aqidatus Salah wa Ahlil Hadis, bila dengar golongan-golongan yang menyampaikan benda-benda yang pelik, tidak masuk akal ni, dia akan lekat sekali, okey, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia akan lekat dalam hati kita, bahkan kita akan pegang. Bukti dia cukup banyak. Jadi jangan dengar lah maknanya, kecuali orang yang nak menapis, orang yang nak buat ulasan macam kita, boleh dengar, sebab dia nak bagi cerita balik, nak terang balik apa benda yang salah. Wallahualam. Saya dulu, okey. Soalan dalam rangka saya buat video-video react, pernah tak dapat surat saman ke ataupun yang disebut sebagai surat LOD, okay, Letter of Demand? Setakat ni Alhamdulillah belum lagi. Okay, belum lagi, dan dia menariknya Alhamdulillah saya dah pilih lawyer siap-siap dah. Sebelum kena dah siap lah. Dah siap-siap lawyer dah, okey. Tapi dalam alang-alang soalan ni, saya pun sendiri pastikan diri saya tidak membuka ruang untuk disaman. Berarti bila saya react topik itu saja, isu saya. Jangan masuk isu keluarga dia. Jangan masuk isu latar belakangnya. Jangan masuk isu dia kerja mana apa. Okay, kita dalil-dalil, hujah-hujah, argument dengan argument. Sebab bila orang saman tu, bila dia masuk hal peribadi, dia masuk hal kerjaya, dia masuk hal yang di luar topik. Kalau katakan saya cakap sesuatu hadis yang dhaif, orang kritik saya itu hadis dhaif jiddan ke maudhu ke, itu saya terima sebab betul. Tapi katakan saya sampaikan hadis dhaif, orang tu pergi kritik pula, isteri saya ginilah, anak lagi ni apa semua tu, itu yang maksudnya membuka ruang untuk disaman sebab dah masuk topik yang lain pula. Okey, jadi Alhamdulillah belum menerima surat, tapi pada waktu yang sama saya juga menjaga diri supaya tidak menerima surat. Okey, jadi itulah ringkasannya tu. Di soalan ketiga kepada Ustaz Datuk. Baik, tuan-tuan, lately ni memang ada satu kitab tasawuf yang paling berkesan untuk diguna pakai dan menginsafkan. Kitab LOD. Jahat macam mana pun, buah dia macam mana pun dalam media ni, dia dapat LOD, dia terus jadi macam bunga muncuk tau, kena pijak. Itu gelam je. Jaranglah orang yang berakal dia akan lawan balik. Dia belagak masa tu je, dapat-dapat dia senyap lah kan. Baik, kembali kepada tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang menggunakan hujah, ilmu Allah itu luas. Kita kata kalimatul haq, perkataan yang benar, yuradu bihil batil, yang dikenaki ialah benda yang salah. Benda ni tuan-tuan, bila kita berhadapan ni sama ada secara fizikal atau mungkin kita berhadapan dalam media, dalam grup WhatsApp dan sebagainya, untuk menjelaskan ini adalah satu perkara yang memerlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi. Saya sangat kagum kalau ada di kalangan tuan-tuan, rakan-rakan Facebook saya apakah yang gigih nak menerangkan dalam Facebook ni satu persatu. Saya tak boleh sabar menggeletar tangan tu, sekejap di keluar benda lain. Dan kadang-kadang ruang dalam tulisan tu dia tak banyak kan. Jadi kita mungkin tak boleh nak terang. Ada orang yang kita ibaratnya kalau datang kereta, kita mungkin tukar spark plug dia, kita tukar oil engine dia, tukar apa semua, cukup. Ada setengah-setengah orang kita kena re-engineering dia balik, kena top overhaul, kena overhaul sekali baru boleh jalan. Jadi untuk perbezaan audien kita ni, kita perlukan perbezaan pendekatan. Kalau orang yang sekadar dia ada silap faham sikit-sikit, tuan-tuan tekadkan keazaman, susun perkataan yang paling baik, cakap, ataupun tulis dengan elok menjelaskan satu persatu. Tapi poin dia juga macam yang kita sebut tadi, pastikan jangan lari tajuk. Selalunya yang berdebat dalam media ni, dia suka lari tajuk. Dia cerita pusing. Tajuk yang pertama tak habis lagi. Dia pusing tajuk lain pula. Saya cerita kau ni dia kerja tukang jam, dia tukang bawa kapal terbang. Dia bukan cerita tajuk tu. Jadi untuk orang yang nak berhadapan dengan kelompok yang mainkan
kataan kun fayakun ke, ilmu Allah mahal yang luas kan. Kalau dia boleh berhadapan dengan yang ni dan dia rasa ini ialah segmen manusia yang boleh repair sikit-sikit, tekadkan azam, susun ayat betul-betul, fokus pada topik yang nak dibincangkan, sekurang-kurangnya kita repair dia pada tajuk yang tu. Mungkin dia akan rosak tajuk yang lain, tapi tajuk tu kita repair dulu. Kalau boleh begitu. Tapi kalau kita rasakan macam makin kita terang, makin dia jauh, makin kita terang, makin dia jauh, itu adalah duduk dalam kelompok yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat ibadur rahman. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Apabila orang jahil berbicara dengan dia, maknanya dah tak ada ruang dah. Nak betul pun tak boleh, makin kita terang dia makin jauh. Elok kalau kita berhujah, asalnya dia, kita kata, kalau guna istilah sesat, sikit, bila kita berhujah, dia makin lagi jauh, kita stop. Kita kata kat dia, selamatlah. Tinggalkan perdebatan itu. Dan Nabi SAW menjanjikan untuk orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia tahu dia benar. Dan dia tahu perdebatan itu tidak mendatangkan hasil. Orang ini dijanjikan dengan baitun fil jannah. Syurga, rumah dalam syurga. Jadi itu benar. Jadi tuan-tuan, bila kita tak boleh nak blanket semua sama. Semua orang sama cara faham. Kita tak boleh juga nak kata dia tak mengaji, takkan dia tak belajar. Tak, manusia ni akan ada segmen yang bermacam-macam. Dalam tuan-tuan merata tempat duk cerita perkamaran sunnah lah apa semua. Ada orang dia pertama kali dengar, ada. Dia tak pernah tahu. Jadi kita tak boleh nak hukum semua orang mesti tahu, semua orang mesti faham, semua orang mesti senang. Dengan 2-3 patah ayat kita jadi ting magic, semua boleh terima hidayah Allah Ta'ala tak. Jadi bila kita susun yang tu, mudah-mudahan kita lebih lapang dada. Kalau kita rasa kita tak boleh, kalau aku react lagi, dia jadi lagi teruk. Dia kena bagi pasir dekat Kapten. Macam tu dah. Bagi yang kaki react ni yang memang menarik kan. Kalau bagi kat saya, tuan-tuan, saya dulu dapat LOD. Wallahu ta'ala. Okey, baiklah. Masa pun sudah selesai. Alhamdulillah dapat kita belajar mengambil manfaat tentang perkara luar biasa. Jadi kita boleh tutup majlis. Dan sebelum tu saya ada 3 kotak mangga harum manis untuk diberikan petang nanti. Sesi react pukul 5 insya-Allah. Sebab sesi react tu saya, Brother Firdaus, Ustaz Aiman, kita akan cakap. Dan kita akan buka ruang juga kepada hadirin juga kalau nak react pada apa isu. Jangan react saya, sudahlah. Okey. Dan ada hadiah sagu hati untuk seorang, 1 kotak, bukan 1 biji tau. 1 kotak. Harum manis. Kalau you all tak hadiah apa, saya bawa balik. Okey, kita jumpa nanti pukul 5 petang insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.